akan menjawab dari masa ke semasa. Baik, jadi tanpa melengah-lengahkan lagi, kita teruskan ceramah kita pada hari ini, iaitu bagaimana cara untuk berdagang semasa berita. Jadi dalam webinar pada hari ini kita akan pelajari apakah yang menggerakkan pasaran. Kita dah tahu yang menggerakkan pasaran secara asasnya ialah antara supply dan demand, antara pertarungan pembeli dan penjual, dan mana satu yang lebih berkuasa pada sesi itu, mana pergerakan harga akan bergerak ke arah itu. Sebagai contoh, jika pada satu sesi penjual sedang menguasai sesi tersebut, bermakna pergerakan harga akan bergerak ke bawah. Jadi selain daripada itu, kita juga tahu harga bergerak berdasarkan berita. Berita yang berkenaan dengan sesuatu aset. Sesetengah kelas aset adalah sensitif kepada sesuatu berita, dan ini akan kita pelajari di dalam slide yang seterusnya. Jadi semasa berita akan berlaku ataupun telah pun berlaku, kita kena buat keputusan sama ada kita ingin berdagang ataupun kita tidak berdagang semasa berita. Jadi kita dah tahu sebagai pedagang kita ada beberapa kategori pedagang. Ada pedagang yang pasif, ada pedagang yang sederhana, dan juga ada pedagang yang agresif. Dan berdagang berita ni adalah lebih sesuai kepada pedagang yang agresif. Kerana apabila berlakunya berita sama ada sebelum atau selepas, pergerakan harga akan bergerak dengan rancak. Dan dia boleh pergi kepada dua-dua arah. Kita tak tahu lagi berita itu macam mana, adakah positif ataupun negatif untuk aset itu, dia boleh bergerak sama ada ke atas ataupun sama ada ke bawah. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada beberapa jenis pedagang. Pedagang yang pasif, pedagang yang sederhana, pedagang yang agresif, dan kita juga ada beberapa pendekatan berdagang. Sama ada pedagang boleh berdagang secara proaktif, bermakna berdagang sebelum berlakunya berita, ataupun pedagang boleh berdagang secara reaktif, bermakna berdagang selepas berlakunya berita. Itulah yang akan kita cover pada hari ini. Kita bahagikan kepada subtopik seperti berikut dan kita akan pergi satu per satu. Baik. Jadi, yang pertama sekali, apakah yang menggerakkan pasaran? Harga ni bergerak sebab apa? Jadi, secara asasnya, harga bergerak dalam bentuk zigzag, berbentuk puncak, berbentuk dasar, dan siri puncak dan dasar ni akan membentuk satu trend. Jadi, harga bergerak disebabkan oleh pada asasnya kerana pertarungan antara penjual dan pembeli. Juga pertarungan antara supply dan demand. Jadi yang mana satu yang menguasai satu sesi tersebut, maka harga akan bergerak ke arah, contohnya kalau pembeli menguasai satu sesi, bermakna pada sesi tersebut harga akan bergerak ke arah atas, membentuk pergerakan trend. Jadi tak terhad pada situ, kita juga tahu bahawa bila ada berita yang akan diumumkan, berita yang sensitif kepada aset-aset tertentu, kita akan dapati pergerakan harga aset ini akan bergerak lebih tinggi daripada biasa ataupun lebih rancak daripada biasa. Pergerakan lebih laju dan momentum lebih tinggi apabila keluarnya berita yang berkaitan. Jadi, permintaan dan penawaran di dalam pasaran mata wang lebih tinggi pergerakannya berbanding dengan pasaran lain ketika berlakunya berita. Contoh yang terbaik ialah apa yang berlaku pada minggu lepas. Kita ada satu berita selepas berlakunya perjumpaan FOMC, Federal Reserve Amerika Syarikat berkumpul dan mereka berbincang dan mereka mengeluarkan beberapa polisi. Dan ini kita lihat menggerakkan pasaran dengan rancak. Dia berlaku minggu lepas, kita lihat pada contoh. Contoh pada ini adalah carta USD Swiss franc. Dan kita lihat apa yang berlaku minggu lepas. Di sini, ini adalah apabila berlakunya berita. Berita hasil daripada perjumpaan FOMC. Di sini. Gerak dengan rancak. Rancak ke atas.
Okey. Dan kita lihat pada mata wang yang lain seperti Euro USD, apa yang berlaku juga pada sekitar tempoh yang sama di sini disebabkan berlakunya berita berlaku pergerakan yang rancak. Okey, pergerakan yang lebih tinggi daripada pergerakan yang biasa. Okey, dalam kes ni ia bergerak ke bawah. Disebabkan oleh berita, juga berita yang sama. Pada waktu ini sama seperti yang berlaku pada pasangan mata wang yang tadi, di sini berlaku berita yang berkenaan dengan perjumpaan FOMC. Okay, jadi di sini terbukti apabila berlakunya berita yang sensitif kepada mata wang, pergerakan mata wang dilihat akan bergerak dengan lebih tinggi daripada biasa. Seperti pada contoh ini dan juga contoh ini. Baik. Jadi berita yang diumumkan seperti apa yang berlaku minggu lepas, apa yang diumumkan semasa perjumpaan FOMC membawa informasi yang baru kepada pasaran. Okey, dan apabila berita yang diumumkan melebihi ataupun berlainan daripada jangkaan, pasaran akan bergerak dengan lebih tinggi ataupun dengan lebih rancak lagi. Okey. Dan salah satu cara berdagang yang paling popular adalah berdagang semasa pengumuman berita ataupun pengumuman data. Data boleh jadi data ekonomi, contohnya data kadar faedah, data inflasi, data keadaan pekerjaan dan sebagainya boleh menyebabkan pergerakan harga berlaku dengan lebih rancak dan lantas membentuk ataupun menghasilkan peluang dagangan yang menarik bagi pedagang. Jadi walaupun peluang dagangan semasa berita ataupun selepas berita adalah sangat menarik untuk pedagang, tetapi pada masa yang sama pergerakan harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rancak juga akan meningkatkan lagi potensi kerugian ataupun meningkatkan lagi risiko. Ini kerana ganjaran dan risiko adalah dua perkara yang berkaitan. Okay. Semakin tinggi potensi ganjaran juga bermakna pada masa yang sama semakin tinggi potensi kerugian. Baik. Jadi di sini kita akan lihat beberapa data-data ekonomi yang penting yang perlu kita berikan perhatian. Jadi sebelum kita berdagang berita, kita perlu tahu apakah data-data utama yang akan dikeluarkan pada minggu tersebut. Okey. Andai kata kita ingin berdagang berita pada minggu ini, kita kena lihat dulu apakah jadual data-data yang akan dikeluarkan pada minggu itu. Jadi antara data-data utama yang kita perlu perhatikan, kita perlu fokuskan adalah seperti berikut. Yang pertama ialah apabila Central Bank berjumpa. Seperti apa yang berlaku pada minggu lepas. Okey, kita lihat ada perjumpaan FOMC. Okey, ini adalah berkenaan dengan Amerika Syarikat. Dia punya Federal Reserve. Mereka berjumpa dan mereka akan berikan komen tentang pelan mereka terhadap interest rate ataupun kadar faedah. Dan ini saja, jadi mereka tidak menentukan lagi kadar faedah, mereka cuma memberikan pelan mereka saja, apa yang mereka akan buat. Itu pun telah mampu menggerakkan pasaran. Okay. Belum lagi apabila mereka terus menukar kadar faedah. Okay. Dengan hanya memberikan pelan apa yang mereka ingin buatkan pada masa hadapan pun telah boleh menggerakkan pasaran dengan rancak. Seperti yang kita lihat yang berlaku pada pasangan Euro USD dan juga pada pasangan USD Swiss franc. Dan seterusnya ialah data CPI iaitu Consumer Price Index dan juga data PPI, Producer Price Index. Jadi ini adalah lebih fokus kepada pergerakan ataupun peningkatan harga barang-barang untuk konsumer. Barang-barang seperti barang-barang harian,
Okey, dan juga untuk PPI ialah barang-barang produk. Okey, produk mereka yang hasilkan apakah perbezaan harga sekarang dengan harga pada bulan-bulan yang lepas. Adakah harga semakin menaik dan berapa lajukah kadar kenaikan harga jika ia naik. Dan seterusnya ialah GDP, Gross Domestic Product ataupun KDNK, yang menunjukkan tentang income sesebuah negara. Okey. Dan kita lihat juga kepada trade balance. Jadi kita lihat adakah negara kita, okay, contohnya Malaysia, adakah kita berada pada keadaan surplus, bermakna kita lebih banyak mengeksport daripada import, ataupun kita berada pada keadaan defisit, bermakna kita lagi banyak mengimport daripada kita mengeksport. Dan kita juga akan lihat pada data retail sale, bermakna pada bisnes sederhana, bisnes retail, adakah mereka sedang menghasilkan jualan yang meningkat ataupun jualan mereka merosot. Dan kesemua data ini akan menunjukkan kepada keadaan ekonomi. Okay. Adakah ekonomi kita sedang berada dalam keadaan berkembang ataupun dalam keadaan mengucuk. Dan seterusnya ialah kita lihat kepada data di dalam sektor pekerjaan. Okay, kita akan lihat kepada unemployment rate, berapa banyakkah orang yang menganggur, dan untuk Amerika Syarikat kita akan lihat kepada data NFP. Jadi data NFP ni ialah data non-farm payroll, dia merupakan data pekerjaan yang dihasilkan, okay, pekerjaan yang tidak kena-mena dengan pertanian. Okay. Jadi selain pertanian, pekerjaan-pekerjaan yang lain, inilah yang dimasukkan dengan non-farm payroll. Jadi dia akan lihat jika ekonomi menghasilkan berapa banyak pekerjaan, okay, dalam sesuatu tempoh. Adakah pekerjaan yang dihasilkan lebih banyak daripada bulan yang lepas, ataupun adakah pekerjaan yang dihasilkan berkurangan. Ini juga boleh memberikan kita idea tentang keadaan ekonomi. Jika pekerjaan banyak dihasilkan, ini bermakna ekonomi sedang berkembang. Jika pekerjaan yang dihasilkan berkurang, ini bermaknanya ekonomi sedang mengecut. Okay, kurang peluang pekerjaan. Dan apabila kurang peluang pekerjaan, bermakna income orang ramai juga berkurang. Okay. Dan seterusnya ialah data Consumer Confidence Survey, ataupun ini ialah survey kepada confident para consumer. Ini lebih kepada sentimen. Okay. Adakah orang awam yakin dengan pertama sekali keadaan ekonomi negara, dan kedua adakah mereka yakin dengan keadaan ekonomi rumah tangga masing-masing. Jadi yang pertama tadi, jika mereka yakin dengan keadaan ekonomi negara, mereka akan lebih optimistik dan mereka akan meningkatkan perbelanjaan. Dan yang kedua, jika mereka yakin dengan keadaan ekonomi rumah tangga, ini bermakna mereka yakin dengan income keluarga mereka dan mereka mungkin akan menambahkan lagi perbelanjaan. Ini akan menunjukkan sentimen. Okay, sentimen orang awam terhadap ekonomi. Adakah orang akan meningkatkan perbelanjaan? Adakah orang ramai akan mengurangkan perbelanjaan? Dan yang terakhir ialah earning release. Earning release ialah apabila syarikat yang public listed mengeluarkan laporan berapa banyakkah keuntungan yang mereka hasilkan. Okay. Biasanya mereka akan keluarkan laporan dalam bentuk suku tahun. Okay, suku tahun pertama, suku tahun kedua, suku tahun ketiga dan suku tahun keempat mereka akan keluarkan laporan kewangan. Okay. Jadi dari sini, daripada laporan kewangan syarikat tersebut, kita akan dapat lihat adakah mereka menghasilkan keuntungan, okay, adakah keuntungan mereka meningkat ataupun berkurangan, okay, adakah mereka punya hutang, okay, meningkat ataupun berkurangan, adakah mereka punya hasil jualan, okay, meningkat ataupun berkurang dan sebagainya. Dan kita dapat tahu kesihatan kewangan syarikat tersebut melalui laporan kewangan ini, okay, earning release. Okay, jadi ini adalah antara data-data yang penting yang perlu kita tahu untuk kita pedagang berita. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan jadual untuk kita tahu bilakah semua ini akan dikeluarkan. Okay, antara caranya ialah kita boleh pergi ke website laman web XM. Okay, kita pergi ke laman web XM. Okay, dan kita pergi ke dagangan dan kita akan pergi ke kalender. Okay, di sini kita akan pergi ke penyelidikan dan pendidikan, kita akan pergi ke kalender. Kalender ekonomi. Klik kalender ekonomi.
Okey, dan kita akan dapat lihat berita-berita yang akan dikeluarkan dalam jangka masa yang terdekat. Okey, seperti di sini. Dan jika kita hanya berminat kepada aset kelas yang tertentu, kita boleh saring, kita boleh filter, okey, kita boleh contohnya yang berkenaan dengan Amerika Syarikat dan juga yang berkenaan dengan negara-negara Eropah sebagai contoh. Jadi saya boleh klik Amerika Syarikat dan negara Eropah, okey, sebagai contoh kerana saya berminat dengan pasangan mata wang Euro USD, okey, dan saya akan saringkan. Okey, jadi inilah data-data pada minggu ini yang berkenaan dengan negara-negara Eropah dan juga Amerika Syarikat. Baik. Okay, jadi inilah caranya kita dapat lihat. Dan kalau kita nak lihat kepentingan ataupun berapa sensitifnya data ini, kita boleh lihat kepada di sini. Ini adalah ikon kepentingan data ini. Sebagai contoh, 2 bintang, dua ikon bermakna ini adalah berita yang berkepentingan sederhana. 1 bintang, okay, jadi adalah berita yang kepentingannya adalah rendah. Dan bila 3 bintang, ini merupakan sistem ataupun berita yang berkepentingan tinggi, okay, untuk mata wang euro dalam kes ini. Okay. Baik. Seterusnya, jadi ini adalah cara untuk kita menentukan bila data-data keluar. Jadi seterusnya kita lihat pula macam mana kita nak berdagang apabila berlakunya berita. Okay. Jadi, bergantung kepada keadaan ekonomi sesebuah negara, okay, sama ada data yang keluar itu menjadi fokus ataupun menjadi kurang fokus pada ketika itu, ini yang kita perlu tentukan sendiri. Okay, kadang-kadang kita lihat data itu sepatutnya penting tetapi apabila ia keluar, ia tidak memberikan impak yang kita jangkakan. Itu boleh berlaku. Okay. Sebagai contoh, data pengangguran, okay, unemployment, berapa banyak orang di dalam negara yang tidak ada pekerjaan, mungkin lebih penting pada bulan ini berbanding dengan data trade balance. Boleh jadi seperti ini. Ia bergantung kepada masa ke semasa. Data mana yang lebih penting dan ini memerlukan analisa pedagang itu sendiri. Okay, untuk menentukan data mana yang penting. Jadi, oleh itu kita harus tahu sebagai pedagang keadaan ataupun cerita pasaran tentang sesebuah negara jika kita mahu berdagang berita. Jadi kita perlu tahu ujung pangkal ke akhir tentang apakah perkembangan terkini yang berlaku di dalam negara tersebut. Okay, andai kata kita ingin berdagang aset yang berkenaan dengan Amerika Syarikat, jadi bermakna kita kena tahu apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat. Contohnya apa yang berlaku minggu lepas, kita ada berita daripada perjumpaan FOMC yang merupakan satu perjumpaan yang besar yang sangat sensitif pada mana-mana data yang ataupun mana-mana aset yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Jadi kita kena tahu data mana yang sensitif ataupun data mana yang lebih penting pada ketika itu dan di situlah kita akan fokuskan. Okay, seperti data FOMC. Okay, dan kemudian apabila kita tahu data mana yang sensitif untuk aset yang mana dan bila ia akan dikeluarkan mengikut kalender ekonomi, okay, sekarang ni kita ingin membuat keputusan. Okay, kita dah tahu aset mana yang akan bergerak apabila berita ini dikeluarkan dan bila berita ini dikeluarkan. Jadi sekarang ni kita kena tentukan kita sebagai pedagang adakah kita akan berdagang berita ataupun tidak. Okay, kita kena buat keputusan. Jadi terdapat 2 pendekatan di sini. Okey, jadi yang pertama ialah golongan yang percaya berita yang diumumkan akan bergerak ke arah yang tidak dijangkakan. Okey. Jadi bagi mereka, golongan yang pertama ni ialah bagi mereka rasakan berdagang berita adalah satu dagangan yang berisiko kerana harga akan bergerak berlawanan dengan apa yang diumumkan di berita. Okey, inilah kumpulan pertama. Jadi apa yang mereka buat? Mereka akan menghindari daripada berdagang berita. Jadi mereka akan mengelakkan dari berdagang berita. Okey, golongan yang pertama. Jadi golongan pertama ni mereka tidak ambil tindakan.
Jadi apabila mereka tahu ada berita yang akan datang untuk satu aset ni, mereka tidak akan trade aset tersebut. Okay, kerana mereka risau pergerakan harga akan berlawanan dengan apa yang dikeluarkan oleh berita ataupun data. Okay. Jadi itu yang pertama. Kumpulan yang kedua pula ialah kumpulan yang percaya dengan menggunakan maklumat informasi yang kita dapat daripada pasaran, okay, ia akan menghasilkan pergerakan harga yang dapat dijangkakan. Okay, jadi kumpulan yang kedua inilah mereka akan mengambil kesempatan untuk berdagang berita kerana bagi mereka dapat menggunakan data yang sedia ada untuk mereka proses dan mereka jangkakan apakah pergerakan seterusnya. Okay, apakah berita yang bakal berlaku dan akan menggerakkan harga aset tersebut. Jadi kumpulan yang kedua inilah kumpulan yang lebih agresif dan kumpulan inilah yang akan mengambil tindakan ataupun akan mengambil peluang untuk berdagang semasa berita. Jadi kita tentukan kita berada di kategori yang mana. Adakah kita pasif? Kalau kita pasif, kita akan ambil langkah pertama, kita akan elak untuk berdagang berita. Tetapi jika kita agresif, kita akan ambil peluang untuk berdagang berita kerana kita selesa untuk mengambil risiko dan kita selesa untuk mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi. Jadi golongan kedua ni, mereka terus berdagang. Okey, semasa berita. Kerana bagi mereka, mereka dapat menjangkakan impak berita kepada aset tersebut. Jadi kita tentukan adakah kita pasif ataupun agresif sebelum kita cuba berdagang berita. Baik. Jadi setelah kita tentukan kita ingin berdagang ataupun tidak, dalam kes ni kita dah tentukan kita adalah pedagang yang lebih agresif, kita ingin mengambil peluang. Okay, kita ingin mengambil peluang volatility yang akan berlaku apabila berita keluar. Okay. Jadi bagaimana kita nak berdagang semasa berita keluar? Okay, jadi ia sebenarnya bergantung kepada sistem dagangan kita sendiri. Okay, kita sebagai individu pedagang, bagaimanakah sistem dagangan kita? Jika setup berita ini berlaku dan ianya selari dengan setup sistem dagangan kita, bermakna kita patut ambil peluang ini. Okay. Dan sebaliknya, jika berita ini setupnya tidak selari dengan setup yang kita tentukan dalam sistem dagangan kita, bermakna kita akan elakkan kerana ia di luar daripada apa yang kita jangkakan melalui sistem kita. Baik. Sebagai contoh, okay. Jadi jika setup berita ini kena dengan sistem dagangan kita, ini bermakna ia adalah menyokong, okay? Dia menyokong lagi hujah, okay, kita. Contohnya kita ingin jual dalam contoh ini kita ingin jual. Okay? Kita ingin jual dalam contoh ini. Dan kebetulan pada waktu ini ada berita. Okay? Ada berita akan keluar pada waktu ini. Dan di sini kita telah pun berada dalam setup untuk kita sell. Jadi, bagi kita, berita yang keluar ni akan menjadi pemangkin kepada pergerakan untuk terus bergerak ke bawah. Jadi, itu adalah jangkaan kita apabila berita berlaku pada keadaan ini. Jadi, pasaran sedang membentuk satu setup untuk short, okay, untuk jatuh. Dan berita yang berlaku semasa dalam proses itulah yang akan menjadi pemangkin. Berita inilah yang bagi jangkaan kita akan menggerakkan harga untuk tembus, okay, sell level dan akhirnya menjadi downtrend. Okay, itu yang kita ambil. Jika berita ni berada di dalam kerangka sistem dagangan kita, kita ambil. Jika ini di luar, bermakna tak ada setup daripada sistem kita, cuma ada news saja, kita tak ambil. Kerana setup tidak menyokong kepada news. Jadi itu adalah cara kita menentukan sama ada kita berdagang ataupun tidak. Okay. Pertama, kita lihat pada sistem kita. Okay, jika sistem kita sedang membentuk setup dan kebetulan berita itu akan berlaku semasa pembentukan setup ini, kita ambil. Jika sistem kita tidak mengeluarkan apa-apa setup, tapi ada berita, ada news, maka kita akan elakkan ambil news tersebut. Okay, simple. Itu saja. Dan pendekatan untuk berdagang semasa berita ada dua kategori. Okay.
kita boleh berdagang berita secara proaktif ataupun kita boleh berdagang berita secara reaktif. Jadi apa maksudnya proaktif dan reaktif? Okay. Jadi kita ada pilihan sama ada kita nak berdagang secara proaktif ataupun kita nak berdagang secara reaktif. Jadi yang pertama ialah macam mana kita nak berdagang secara proaktif. Jadi ini yang pertama, cara berdagang proaktif. Jadi berdagang proaktif ni adalah seperti kita cuba berdagang sama ada data yang keluar adalah positif ataupun negatif. Okey. Jadi bermakna sebelum keluar berita, kita telah pun membuat keputusan. Okey. Sama ada kita ingin long ataupun kita ingin short. Sebelum keluar berita lagi kita dah buat keputusan, kita dah tentukan apakah pergerakan yang bakal berlaku. Itu proaktif. Yang kedua pula ialah berdagang secara reaktif. Jadi berdagang secara reaktif ni melibatkan kita melihat kepada keseluruhan cerita, okey. Kepala ke kaki apa yang sedang berlaku, okey, tentang data itu. Okey. Jika data itu dikeluarkan dan kita akan cuba kaitkan data yang dikeluarkan itu adakah ianya positif ataupun negatif kepada aset yang kita berminat. Okey. Jadi ianya adalah apabila keluar data barulah kita akan berdagang. Ini bermakna reaktif. Okey, keluar data kita akan cuba lihat data ini macam mana hubungannya dengan aset tersebut. Adakah kita jangkakan dia akan naik ataupun akan turun kerana adakah data ini positif ataupun negatif kepada aset tersebut. Okay. Dan kemudian baru kita membuat keputusan dagangan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan reaktif. Kalau proaktif ialah kita buat keputusan sebelum data keluar. Kalau reaktif kita buat keputusan selepas data keluar. Okay. Kita react kepada data tersebut. Kalau proaktif kita tak tahu data tu macam mana, positif negatif. Tapi kita mengambil keputusan okay, dengan menggunakan data yang sebelumnya. Itu adalah pendekatan proaktif. Baik. Jadi kita lihat cara yang pertama ialah cara kita berdagang secara proaktif. Jadi berdagang secara proaktif ni sebenarnya kita meneka. Kita meneka adakah data yang dikeluarkan adalah positif ataupun negatif untuk aset tersebut. Jadi meneka mudah, tapi untuk berdagang tidak. Jadi antara cara kita untuk kita menjangkakan, untuk kita meneka data, okay, sesuatu data, antara cara untuk kita meneka ialah kita menggunakan data yang lain. Kita menggunakan data yang lain yang berkaitan dengan data tersebut untuk kita berjangkakan kemungkinan besar data yang bakal dikeluarkan akan jadi apa. Sebagai contoh, okay, kita lihat contoh ni untuk dalam sektor pekerjaan. Salah satu cara ialah untuk kita menjangkakan apa yang akan berlaku. Okay, apakah data yang akan dikeluarkan, macam mana, adakah positif atau negatif, kita boleh lihat kepada data laporan PMI ataupun laporan perolehan. Okay. Pengurus PMI ini adalah indeks perolehan pengurus. Itu yang dimaksudnya. Bermakna PMI ini adalah satu survey okay, yang dilakukan ke atas pengurus perolehan syarikat-syarikat. Jadi dalam setiap syarikat besar ada jawatan pengurus perolehan dan mereka inilah yang bertanggungjawab untuk menentukan syarikat perlu membuat perbelanjaan ataupun tidak. Okay. Jadi dengan melihat kepada laporan PMI, kita dapat lihat sama ada pengurus perolehan syarikat-syarikat ini adakah mereka positif, adakah mereka bullish ataupun adakah mereka negatif, adakah mereka bearish terhadap keadaan ekonomi semasa. Jika laporan adalah mereka bearish ataupun mereka negatif terhadap keadaan ekonomi semasa, ini bermakna syarikat mereka kurang melakukan aktiviti. Dan apabila syarikat ini kurang melakukan aktiviti, bermakna peluang pekerjaan juga berkurangan. Dan dari sini kita dapat menjangkakan data yang akan dikeluarkan untuk data pekerjaan juga akan menjadi negatif. Okay. Sebagai satu contoh, kita kaitkan data yang lain untuk menjangkakan data yang akan keluar seterusnya. Okay. Dengan kita melihat kepada hubungan antara dua data ini. Dan contoh yang kedua pula, untuk kita menjangkakan jualan retail, okay, retail sales,
salah satu caranya ialah untuk kita melihat kepada komponen laporan PMI juga. Jadi laporan PMI ini adalah laporan yang agak advance ya, ada advance dan agak detail. Juga disebutkan di dalam laporan PMI sektor-sektor manakah yang sedang berkembang dan sektor mana yang sedang merosot. Dari situ kita dapat lihat, kita dapat menjangkakan jika sektor-sektor retail seperti sektor penjualan baju, penjualan barang-barang perkakas contohnya, ini semua adalah retail. Jika kita lihat sektor-sektor ini sedang merosot ataupun sedang mengucur, kita boleh jangkakan bahawa data yang bakal keluar, data berkenaan dengan retail sale juga akan menjadi negatif. Okay, kerana kita melihat data pada PMI yang boleh menunjukkan apa yang akan berlaku di data retail sale ataupun jualan retail. Kerana ia ada hubungan antara dua ini. Sebagai contoh. Dan seterusnya ialah kita lihat contoh yang ketiga. Untuk kita menjangkakan CPI, Consumer Price Index. Kita nak jangkakan data CPI, kita boleh melihat kepada laporan PPI, iaitu laporan Producer Price Index. Jadi, Consumer Price Index ni ialah harga pada masa jualan. Okay, pada produk, masa produk sampai ke tangan pengguna, okay, ke tangan consumer. Untuk laporan PPI pula adalah harga semasa produk dihasilkan, okay, di dalam syarikat. Okay, berapakah kos produk dihasilkan? Adakah ia semakin meningkat ataupun semakin menurun? Okay, ini akan menunjukkan jika laporan PPI menunjukkan harga semakin meningkat ataupun harga semasa produk dihasilkan meningkat, kita boleh menjangkakan laporan CPI juga harga semasa produk sampai ke tangan consumer juga meningkat. Itu yang kita boleh jangkakan kerana ia adalah saling berhubungan dua data ini. Okay. Jadi ini juga adalah cara untuk kita menjangkakan data sebelum data itu keluar. Dengan kita melihat kepada data-data yang sebelumnya yang berkaitan. Okay. Ini adalah cara untuk kita berdagang secara proaktif. Okay. Kita jangkakan data akan menjadi positif ataupun negatif. Okay. Dengan kita melihat kepada data-data yang berkaitan dan kita boleh mengambil keputusan dagangan seterusnya. Jadi, dalam contoh ini, kita dapat lihat kita tidak perlu menjadi pakar ekonomi untuk kita menjangkakan data yang bakal dikeluarkan. Okay. Cukup dengan menggunakan logik akal seperti yang kita lakukan, kita hubungkan, kita kaitkan data ini, okay, dengan data yang lain. Kan kita lihat hubungannya, jika ada hubungan, ada kemungkinan kita boleh menggunakan data yang dah dikeluarkan ini untuk kita menjangkakan data yang bakal keluar. Okay. Adakah positif ataupun adakah negatif. Dan dari situ kita boleh mengambil kedudukan ataupun kita boleh mengambil posisi kita. Adakah kita nak short ataupun kita nak long aset tersebut. Okay. Jadi ini adalah berdagang secara proaktif. Dan seterusnya ialah pendekatan kedua, ialah kita berdagang berita tetapi secara reaktif. Jadi kalau tadi secara proaktif kita menjangkakan dulu data itu akan jadi apa sebelum data itu keluar. Kalau untuk reaktif pula, kita lihat dulu data keluar macam mana dan daripada data yang dah keluar, barulah kita akan membuat keputusan dagangan. Jadi kita react kepada data. Baik, jadi berdagang secara reaktif lebih kepada cara untuk meneka pasaran dan cuba bertindak ketika berita diumumkan. Okay, jadi dia punya keyword di sini ialah kita bertindak ketika berita diumumkan. Okay. Selepas berita diumumkan, barulah kita bertindak sama ada untuk kita long ataupun short aset tersebut. Dan untuk menjadi, untuk kita berdagang secara reaktif, antara ciri-cirinya lah, pedagang perlu cepat. Okay? Pedagang perlu bertindak dengan cepat kerana ketika kita nak berdagang secara reaktif, data telah pun dikeluarkan. Dan semasa data telah dikeluarkan, pasaran telah pun bergerak. Jadi untuk kita ambil peluang pergerakan pasaran ini dan untuk kita tidak terlepas peluang, kita harus pantas. Kita harus pantas untuk membuat keputusan. Sebab ini adalah secara reaktif. Data dah keluar, market dah gerak, baru kita nak buat keputusan. Jadi untuk kita mendapatkan peluang tersebut, kita kena pantas. Jadi objektif kita semasa kita berdagang secara reaktif ialah untuk mendapatkan keuntungan dan kita cuba masuk ke dalam pasaran pada
saat ataupun pada aras yang paling tepat. Kita tidak akan dapat tepat 100%, tetapi semakin tepat bermakna semakin bagus kita punya prospek keuntungan. Dan kita ada beberapa strategi yang kita boleh gunakan untuk kita berdagang secara reaktif. Dan kita akan lihat kepada pecahan-pecahan strategi macam mana kita nak berdagang secara reaktif di slide yang seterusnya. Okay. Jadi, lainnya pendekatan, kalau tadi secara proaktif kita dah pun membuat keputusan sebelum berita keluar, bermakna kita dah pun beli ataupun jual sebelum berita keluar kerana kita dah menjangkakan pergerakan seterusnya apa. Kita menjangkakan pergerakan seterusnya dengan kita menganalisa data yang lain. Untuk reaktif pula, berbeza kerana kita tunggu data keluar dulu dan barulah kita akan membuat keputusan. Okay? Dan biasanya bila data keluar, market akan bergerak dengan rancak. Data keluar saja, okay, mungkin tak sampai berapa saat data keluar, market terus bertindak. Pasaran terus bertindak, pasaran terus bergerak sama ada ke atas ataupun ke bawah. Yang pastinya momentum ataupun kerancakan ataupun volatility pergerakan harga akan meningkat semasa berita dikeluarkan. Jadi kita ada beberapa teknik yang kita boleh gunakan semasa kita berdagang secara reaktif. Okay, kerana kita perlu pantas. Berita keluar, pasaran dah pun bergerak, baru kita nak masuk. Jadi kita kena pantas dan kita ada beberapa cara untuk kita mengambil kesempatan ataupun kita mengambil peluang dagangan ini. Okay. Yang pertama ialah dengan cara hedging. Okay. Jadi lihat dalam contoh kita ada seperti biasa pergerakan harga. Okay. Kemudian apakah maksud hedging? Jadi dengan menggunakan hedging, apa yang kita lakukan ialah pedagang akan masuk posisi beli dan posisi jual pada masa yang sama. Okay, sebab itu ia dipanggil hedging. Dua posisi yang bertentangan arah tapi pada masa yang sama. Dan kita akan buka posisi ini semasa berita dikeluarkan. Kita akan buka posisi jual dan juga posisi beli semasa berita diumumkan ataupun data diumumkan. Okay. Contohnya pada candle ini data akan dikeluarkan dan pada candle ini jugalah kita akan buka posisi beli dan juga buka posisi jual. Okay. Pada masa yang sama, pada arah yang sama. Okay. Jadi apakah logik kita buat macam ni? Okay. Apakah logik kita nak untung tapi kita buka dua posisi yang bertentangan? Jadi macam mana kita nak dapatkan keuntungan dalam keadaan macam ni? Okay. Jadi kita lihat caranya begini. Bila data dah keluar, pedagang akan keluar dari pasaran dengan menutup kedua-dua posisi. Okay. Tetapi kalau kita tutup dua-dua posisi pada masa yang sama, kita tidak akan dapat membuat keuntungan dan kita tidak membuat kerugian. Okay. Kerana ia dia ditutup dan dibuka pada posisi yang sama. Jadi rasanya ialah kita menutup pada waktu yang berlainan. Jadi caranya begini. Senario pertama, okay, senario pertama ialah jika data bagus. Okay, ini adalah kes pertama. Jika data bagus, apa kita buat ialah, okay, pertama sekali jika data adalah positif untuk aset ini, harga akan bergerak naik, betul? Jadi jika data bagus, apa yang kita akan buat ialah, yang pertama, kita akan ambil dulu keuntungan daripada kita punya long position. Jadi kita akan tutup kita punya long position dan kita akan, okay, di sini kita exit kita punya long position. Posisi beli tadi kita keluar di sini dan kita akan tunggu pembetulan harga. Okay. Jadi kita punya keuntungan di sini kita dah tutup. Kemudian kita tunggu berlaku pembetulan harga. Dan semasa pembetulan harga berlaku, kita akan tutup posisi jual kita. Jadi yang pertama kita ambil untung dahulu. Kemudian apabila harga turun, kita tutup kita punya short position. Okay. Di situ kita punya short position akan mendapati kerugian. Tetapi tidak menjadi masalah kerana kita akan tolak keuntungan kita dengan kerugian. Okay. Bermakna keuntungan bersih kita adalah di sini.
Jadi di sini adalah keuntungan bersih kita. Jadi inilah caranya kita hedging. Apabila berita positif, harga gerak naik dan kita akan tutup posisi beli kita. Kemudian kita akan tunggu harga turun, membuat koreksi dan kita akan menutup pula posisi jual kita. Okay, kita akan dapat keuntungan daripada posisi beli tadi dan kita akan mendapat kerugian daripada posisi jual, tetapi posisi belian kita adalah lebih banyak daripada posisi jualan kita, ataupun keuntungan yang dihasilkan daripada posisi belian kita adalah lebih tinggi daripada kerugian yang dihasilkan daripada posisi jualan kita. Bermakna keuntungan bersih kita adalah antara sini. Okay. Perbezaan dua arah sini adalah keuntungan bersih dengan menggunakan strategi. Jadi ini adalah jika harga bergerak ke atas, jika data adalah positif. Okay. Senario yang pertama. Untuk senario yang kedua pula, apa terjadi jika pasaran menjadi negatif? Okay. Ataupun berita adalah negatif untuk aset ini. Jadi apa yang jadi ialah apabila data tidak bagus, ini adalah senario yang kedua. Okay, ini adalah senario yang kedua. Data tidak bagus. Jadi strateginya ialah apabila data tidak bagus, harga akan turun. Okay, betul, kerana ia adalah negatif untuk aset ini. Jadi harga turun dan masa harga turun, kita akan menutup posisi jualan kita. Kita exit, kita keluar daripada posisi jualan kita di sini dan kita akan mendapat keuntungan. Okay. Keuntungan hasil daripada posisi jualan kita. Jadi juga seperti tadi, kita akan ambil dulu keuntungan, tapi kali ini dengan kita menutup short position kita. Dan kemudian kita akan tunggu pembetulan harga, kita akan menunggu koreksi dan kita akan menutup pula posisi jualan kita. Dan di situ kita akan mendapat kerugian. Jadi yang pertama, kita akan ambil untung dulu dengan menutup posisi short. Kemudian kita tunggu pembetulan harga dan kita akan tutup posisi long kita. Okey. Jadi kita akan dapat kerugian di sini daripada posisi beli kita. Tetapi keuntungan daripada posisi jualan kita adalah lebih tinggi daripada kerugian daripada posisi belian. Bermakna keuntungan bersih kita adalah ini. Kita punya untung bersih. Ini adalah apabila kes kedua berlaku ketika data adalah tidak bagus ataupun negatif kepada aset. Okay. Kerana dalam berita macam ni, sebab kita berdagang secara reaktif, dia masih lagi 50-50. Kita tak tahu. Okay. News adalah positif ataupun negatif. Apabila ia keluar saja barulah kita tahu. Jadi semasa berita nak keluar, time itulah kita akan buka posisi beli dan jual dengan menggunakan hedging, dan cara kita mendapatkan keuntungan ialah bila kita keluar daripada kedua-dua posisi tersebut. Okay. Bila kita keluar daripada posisi jualan dan bila kita keluar daripada posisi belian. Bergantung kepada kes. Adakah data bagus ataupun adakah data tidak bagus. Jadi ini adalah strategi hedging. Dan melalui strategi ini, selepas kita dapat mengenal pasti trend yang akan berlaku, okay, selepas data keluar, okay, dan kita lihat terbentuknya trend yang jelas, dan di situ lagi mudahlah untuk kita membuat keputusan untuk exit posisi kita yang kita buka tadi melalui hedging. Baik. Okey, sebagai contoh, lihat di sini ketika berlakunya berita FOMC, apa yang kita boleh buat? Okey. Jadi berita keluar di sini. Okey, berita keluar di sini. Okey, berita diumumkan pada arah sini ataupun pada candle ini. Berita keluar. Okey.
dia apa kita boleh buat ialah sebelum candle itu kita ambil candle yang ni. Okey. Di sini. Jadi ini adalah candle bearish, bermakna harga tutup di sini. Di sini kita akan buka posisi. Okey, kita akan buka beli dan juga jual. Okey, beli dan juga posisi jual. Okey, kerana kita hedging. Okey, pada arah sini. Kita buka kedua-dua posisi, kita buka posisi beli dan kita buka posisi jual. Kemudian apa yang kita lakukan ialah semasa harga berada di sini, kita tutup posisi jualan kita. Okay. Kita tutup posisi beli. Kita tutup posisi beli dan kita mendapat keuntungan. Okay. Di arah sini. Okay. Lihat harga bergerak selepas berlakunya berita. Harga bergerak ke atas. Okay. Kemudian kita tutup posisi jual kita di sini. Okay, kita tutup posisi jual kita di sini. Bermakna keuntungan kita adalah antara dua ni. Ialah keuntungan bersih kita. Bermakna keuntungan yang dihasilkan daripada posisi belian kita, kita akan tolak dengan kerugian yang dihasilkan daripada posisi jualan kita, dan perbezaannya adalah kita punya keuntungan bersih. Okey, inilah untung bersih kita. Okey. Jadi langkah pertama kita tutup. Okey. Langkah pertama kita tutup semasa harga berada di situ, kita tutup posisi beli kita, dan langkah kedua kita tutup posisi jualan kita semasa pembetulan harga berlaku. Kita tutup posisi jualan kita. Okay, cara berdagang berita secara reaktif. Okay, dengan proses hedging. Dagang reaktif hedging. Okay, ini cara dia. Okay, dan di sini berlaku pembetulan harga. Masa berlaku pembetulan harga lah kita akan tutup posisi jualan kita yang sedang rugi. Tapi kita rugi pada kadar yang minimum. Okey, pembetulan harga berlaku di sini. Okey, inilah cara hedging. Okey. Okey. Saya tambah di sini, berita diumumkan dan berita adalah data positif. Okey. Data positif. Okey. Bermakna bagus untuk aset ini. Baik. Jadi itulah teknik yang pertama untuk kita berdagang secara reaktif. Okay, jadi sebelum saya teruskan kepada teknik-teknik yang seterusnya, kita berehat dulu dan kita akan sambung selepas ini. Kita akan sambung lagi beberapa teknik yang sangat berguna untuk kita berdagang secara reaktif.